Jadi saya akan bermula dengan pengenalan mengenai tajuk kajian kami, iaitu hakikat kewujudan manusia dari pelbagai sudut pandangan falsafah. Setiap masa dalam sejarah manusia yang berperingkat, pasti akan terdapat usaha untuk memahami tentang hakikat manusia dan menjawab pertanyaan siapakah sebenarnya manusia ini. Sesebuah peradaban manusia juga dibangunkan berdasarkan kepada pemahaman tentang manusia. Meskipun konsep tentang manusia adalah suatu yang misteri kerana melahirkan kepelbagaian pendapat yang tidak pernah tuntas, namun keinginan untuk mengetahui tentang hakikatnya dan kajiannya tidak pernah berhenti. Jadi saya akan teruskan kepada tokoh-tokoh pemikir yang turut terlibat dalam menjalankan kajian mengenai manusia ini. Tokoh-tokoh pemikir Yunani seperti Pythagoras, Plato, Aristoteles sehingga kepada tokoh era moden seperti René Descartes, Karl Marx, Nietzsche, Sigmund Freud telah berusaha untuk mencari jawapan kepada permasalahan kajian ini. Walaupun usaha demi usaha telah dijalankan dan pelbagai kajian turut dilakukan untuk menggali konsep sebenar manusia ini, hal ini masih lagi kabur dan menimbulkan pelbagai pandangan atau tanggapan yang saling bertentangan antara tokoh-tokoh pemikir tersebut. Kajian ini adalah berdasarkan daripada 4 objektif utama, iaitu untuk mengkaji asal-usul kejadian manusia berdasarkan pandangan falsafah dari sudut perspektif Islam. Yang kedua, untuk mengenal pasti dan menambah kefahaman mengenai teori kejadian manusia berdasarkan pandangan falsafah barat, iaitu teori Darwin. Yang ketiga, untuk mengkaji dengan lebih tepat mengenai falsafah kejadian manusia menurut perspektif sains. Dan yang keempat, untuk menganalisis dan memahami serta menghurai hakikat kejadian manusia yang sebenar berdasarkan falsafah. Metodologi ialah kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data. Metodologi ini membantu pengkaji untuk memahami dengan lebih luas mengenai tajuk, iaitu asal-usul kejadian manusia dan hakikat kewujudannya berdasarkan pandangan falsafah. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah kualitatif, iaitu kaedah temu bual, kaedah penyelidikan maklumat di perpustakaan dan rujukan internet. Kaedah temu bual yang dijalankan melibatkan 4 orang responden yang terdiri daripada 3 orang pensyarah Universiti Sains Islam Malaysia dan seorang pegawai perubatan di Klinik Kesihatan Sungai Bertik, Klang. Temu bual yang dijalankan adalah secara tidak formal melalui aplikasi WhatsApp dan tiada had masa yang ditentukan. Kejadian manusia menurut perspektif Islam. Di dalam Al-Quran telah jelas menerangkan dengan terperinci tentang proses kewujudan manusia. Manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Adam AS daripada tanah. Seterusnya, penciptaan manusia kedua selepas daripada proses penciptaan Adam AS ialah Hawa, iaitu daripada bahan baku manusia yang pertama. Dan seterusnya, penciptaan manusia daripada bahan baku manusia pertama Adam dan bahan baku manusia kedua iaitu Hawa sehinggalah ke hari kiamat. Proses kejadian manusia ianya terbahagi kepada beberapa peringkat. Peringkat pertama adalah nutfah, iaitu penyentuhan air mani atau juga percampuran di antara benih lelaki dan perempuan. Peringkat seterusnya adalah alaqah, iaitu menjadi segumpal darah. Penanaman alaqah ini adalah falicular makin, iaitu dinding rahim dalam minggu pertama hingga minggu ketiga. Peringkat seterusnya adalah mudghah, iaitu seketul daging. Perjalanan bentuk manusia bermula pada minggu ini, iaitu minggu keempat hingga minggu keenam. Seterusnya juga adalah peringkat azam dan lahmu, iaitu kejadian tulang, pembentukan tulang dan seterusnya pembentukan otot sehinggalah kepada pembentukan tulang yang sempurna bermula minggu kelima hingga minggu ke-16. Dan akhir sekali adalah penyumpah roh. Ketika ini nilai kehidupan mereka telah pun bermula sejak di alam rahim lagi. Ketika di alam rahim, proses perkembangan mereka bukanlah proses fizikal semata-mata, tetapi telah pun mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, setelah kesemua peringkat ini selesai, maka lahirlah seorang bayi atau juga manusia ke alam dunia dengan sempurna dan menjadi sesuai kejadian. Di barat, falsafah kejadian manusia dikaji melalui teori Darwin. Charles Darwin adalah merupakan seorang etis yang mengatakan bahawa kejadian manusia adalah berasal daripada monyet. Dalam teori Darwin, mereka menggunakan beberapa istilah untuk menerangkan proses kejadian manusia daripada mammals, iaitu Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus dan Homo sapiens. Berdasarkan teori Darwin juga, manusia pada hakikatnya adalah berasal daripada bangsa yang lebih rendah, iaitu haiwan.
Pada tahun 1859, Charles Robert Darwin mengemukakan teori evolusi hidupan yang rentetan yang mencetuskan tanggapan kontroversi iaitu manusia berasal daripada keturunan monyet. Teori evolusi adalah hipotesis yang telah digunakan pakai oleh ahli antropologi barat mengenai kewujudan manusia. Teori ini beranggapan bahawa jenis-jenis haiwan dan tumbuhan pada asal kejadiannya adalah tidak seperti sekarang. Menurut teori evolusi, manusia tidak wujud pada jutaan tahun lalu tetapi sebaliknya yang wujud ialah spesies monyet primat. Melewati masa yang agak lama sehingga menjangkau jutaan tahun, spesies monyet itu berevolusi menjadi makhluk separuh manusia, separuh monyet dan seterusnya secara berangsur-angsur menjadi manusia moden pada hari ini. Menurut Darwin, manusia adalah hasil yang paling maju dalam proses evolusi ini. Menurut Harun Yahya, seorang penyelidik Islam, teori evolusi adalah tidak berdasarkan sebarang penemuan saintifik sebagai bukti tetapi sebaliknya berdasarkan tanggapan akal semata-mata. Teori ini hanyalah sebuah kepercayaan dan keyakinan sahaja kerana mereka tidak pernah mempunyai bukti untuk membenarkan teori mereka. Tiada sebarang penemuan formasi perantaraan seperti seekor haiwan, separuh ikan, separuh reptilia atau separuh reptilia, separuh burung. Dakwaan teori evolusi mengenai asal-usul hidupan adalah tidak selaras dengan sains. Mekanisme evolusi yang dianggap mempunyai kuasa evolusi dan fosil-fosil yang menunjukkan bentuk-bentuk perantaraan yang digunakan oleh teori ini adalah tidak pernah wujud. Seterusnya ialah proses kejadian manusia menurut perspektif sains. Menurut perspektif sains, bayi dalam kandungan akan mengalami 3 tahap pertama iaitu pre-embryonic, embryonic dan fetus. Pada tahap pre-embryonic akan berlaku persenyawaan antara sperma dan ovum dan kemudian akan menghasilkan zygote cell. Zygote cell kemudian akan berubah menjadi struktur berongga iaitu blastosis dan pada akhirnya akan bertukar menjadi embrio. Pada dinding luarnya akan bertindak sebagai plasenta dan dalam masa 4 hari ia akan berpindah ke rahim dan melekat pada dinding rahim. Dan proses ini dinamakan sebagai proses implantasi. Seterusnya ialah tahap embryonic. Pada tahap ini, sel-sel mula tumbuh membesar menjadi organ dan sistem tubuh badan bayi. Selain itu akan berlaku pembentukan hidung, mulut dan telinga. Otak dan usus juga mula berkembang pada tahap ini. Akhir sekali ialah tahap fetus. Tahap fetus dimulai sejak bulan kehamilan ke-8 dan berakhir hingga masa kelahiran. Fetus akan menyerupai manusia dengan wajah, kedua tangan dan kakinya. Terdapat satu alat canggih yang boleh merungkai proses kejadian manusia iaitu mesin ultrabunyi. Mesin tersebut menggunakan gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi dan mampu menghasilkan imej pada organ yang diperiksa. Imej tersebut akan dipaparkan pada mesin yang digunakan. Hakikat kejadian manusia. Daripada pandangan falsafah, definisi manusia ialah manusia berasal dari perkataan manu iaitu daripada bahasa Sanskrit dan perkataan mens daripada bahasa Latin yang membawa maksud berfikir, berakal budi atau makhluk yang berakal yang mampu menguasai makhluk lain. Itu adalah pengertian dari segi bahasa. Seterusnya, pengertian daripada segi istilah ialah manusia dikenali sebagai manusia ialah konsep, fakta, gagasan, kelompok dan seorang individu. Seterusnya, dari segi biologi ialah manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens iaitu spesies primate mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Pandangan daripada falsafah Islam dan perkaitan antara Al-Quran dan sains. Yang pertama, tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Ini dapat dibuktikan dalam surah Ad-Dariyat ayat 59 yang bermaksud, tidakkah aku menjadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Seterusnya, jasad, roh dan akal menjadikan manusia mempunyai tahap kesediaan dan potensi yang tinggi seperti mencari kemuliaan, kesenangan, kegembiraan dan dengan potensi ini juga manusia dapat mencapai darjat yang tinggi.
manusia itu dari nutfah, iaitu gamet, kemudian menjadi zygote, menjadi alaqah, mudghah, izam, laham, dan akhir sekali ditiupkan roh. Pada pandangan kami lebih meyakini bahawa penciptaan manusia itu lebih relevan dengan apa yang dikatakan oleh ahli falsafah Islam. Jelas dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 disebutkan penciptaan manusia yang mempunyai perkaitan antara Al-Quran dan sains. Sebagai rumusan, asal-usul kejadian manusia serta hakikat dan kewujudannya berdasarkan pandangan falsafah Islam adalah yang paling tepat berbanding dengan pandangan falsafah Barat. Hakikat manusia menurut Islam ialah makhluk Allah yang paling sempurna dengan kesempurnaan dan keunikannya yang berkait dengan fizikal dan jiwa seseorang manusia. Hakikat kewujudan manusia berdasarkan pandangan falsafah Barat ialah mereka mengatakan bahawa manusia ini tercipta daripada makhluk haiwan yang berketurunan monyet. Hakikat kewujudan manusia berdasarkan pandangan ahli sains ialah mereka mempersetujui bahawa manusia ini terbentuk dan wujudnya hasil dari persenyawaan di antara benih lelaki iaitu sperma dan juga benih perempuan iaitu ovum. Pandangan falsafah ilahiyyin mempercayai kewujudan Tuhan dan mereka ini yang mengikuti daripada falsafah Islam, Kristian dan Yahudi. Mereka juga percaya penciptaan manusia bermula dari Adam AS.